Saya Munawar dan juga Hani di studio. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih DJ Shah. Itu dia perkongsian tentang aktiviti-aktiviti akan berlangsung sepanjang hari di Kelantan dan sekarang ni kita kembali semula ke Kuala Lumpur untuk kita berkongsi tentang satu lagi program persidangan yang akan berlangsung pada minggu hadapan dan difahamkan kerana sambutannya cukup memberangsangkan sampai ada juga penglihatan di luar negara, ada dari Nusantara, tapi dalam masa yang sama terpaksalah dibahagi dua lokasinya. Macam mana tu Pelibatan terlalu ramai berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya ini. Jadi topik kita pada hari ini ialah pemerkasaan undang-undang syariah di Nusantara. Dan tetamu kita perkenalkan Tuan Abu Sufyan bin Abu Yaziz, pengarah bahagian pendaftaran, keurusetiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih saudari Hani dan saudara Munawar. Ya, dan kita boleh tadi tersebut juga antara mukadimahnya kita tahu sikit-sikit apa yang akan berlaku pada minggu hadapan. Tapi kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut tentang persidangan itu sendiri, pemerkasaan undang-undang syariah di Nusantara. Boleh Tuan jelaskan terlebih dahulu. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada saudari Hani dan saudara Munawar dan juga penerbit daripada rancangan Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput saya mewakili Jabatan Kehakiman Syariah untuk mewar-kewarkan berkaitan dengan program yang pertama kali yang kita laksanakan. Yang istimewanya kali ini kita penyertaan tu melalui secara dalam talian. Selain dari penyertaan secara fizikal, iaitu program persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara tahun 2020. Okey, apa yang saya nak kongsikan yang menarik pada kali ini, penyertaan kita pernah adakan pada tahun 2016 di Shah Alam dan disempurnakan majlis perasmian oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pada ketika itu. Selepas itu kali ini kita adakan dengan skala yang lebih besar, iaitu yang melibatkan penyertaan keseluruhan pegawai syariah dari seluruh Malaysia dan juga negara-negara Nusantara. Jadi pegawai-pegawai syariah ini terdiri daripada hakim-hakim Mahkamah Rayuan Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rendah Syariah dan pegawai syariah seluruh Malaysia. Dan penyertaan kali ini dengan skala yang lebih besar iaitu hampir 570 orang penyertaan. Dan dengan sebab itu juga kita mengadakan program ini secara dua lokasi yang berbeza, iaitu satu di Hotel Melbourne Peak KLIA dan satu di Hotel Pullman di Bangsa depan dengan Angkasa Puri saja sini. Dan penyertaan tadi secara dalam talian yang melibatkan penyertaan daripada negara-negara luar, iaitu Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Itulah dia penyertaan daripada beberapa buah negara untuk usaha kita memantapkan, memperkasakan undang-undang syariah di Nusantara ini. Mungkin boleh kongsikan juga kepada penonton apa matlamat yang ingin dicapai melalui persidangan yang cukup menarik ini. Okey. Persidangan kehakiman dan perundangan syariah Nusantara ini kita mematlamatkan iaitu untuk menambah baik sistem kehakiman, pentadbiran kehakiman dan perundangan syariah bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat Nusantara. Sebab itu pada masa yang sama kita melibatkan pembentang kertas kerja daripada ketua hakim syar'i di negara-negara Nusantara, seperti dari ketua hakim syar'i daripada Brunei, Republik Singapura dan juga Republik Indonesia. Tapi penyertaan mereka tadi, pembentangan tadi dibuat secara dalam talian. Itu yang istimewanya. Dan kita juga ada menjemput pensyarah daripada Universiti Qatar, iaitu Profesor Dr. Ali Al-Qahdarawi yang akan menyampaikan tajuk berkenaan dengan maqasid syariah ini. Dan tujuan lain daripada itu, matlamat utama kita untuk buat penyeragaman dan penyelarasan, terutama apabila berlaku pandemik COVID-19 ini. Sistem kehakiman dan perundangan syariah itu memerlukan satu platform yang lebih baik dalam mengendalikan kes. Jadi perkongsian dengan negara-negara tadi, bagaimana pengendalian kes dan pengurusan kes untuk kita tingkatkan supaya dapat membantu pengurusan kes yang lebih baik dan berkesan. Kalau kita imbas balik, kita ingat
bagaimana berlaku ketika kita PKP baru-baru ni. Ada kes kematian yang melibatkan pensyarah salah satu IPT yang mana antara punca yang dinyatakan adalah sebab penceraian. Jadi itu yang kita tak nak, disebabkan apabila berlaku lagi, katakanlah pada masa akan datang berlaku lagi dalam situasi yang sama, Mahkamah Syariah bersedia bagaimana untuk mengendalikan dan menguruskan kes dengan lebih baik dan berkesan. Walaupun kita di dalam tempoh PKP. Baik, jadi itu mungkin antara perkara yang akan diberikan fokus, tapi dalam masa yang sama untuk memastikan matlamatnya betul-betul tercapai, temanya pasti diikuti. Dan boleh kita kongsikan tema dan signifikasi pemilihan tema itu? Terima kasih Saudara Hani. Untuk tema pada kali ini, kita mengetengahkan aplikasi maqasid syariah ke arah pembudayaan norma baru dalam sistem kehakiman dan perundangan syariah. Apa yang kita maksudkan dengan aplikasi maqasid ini, iaitu satu pendekatan yang diterapkan dalam syariah, bagaimana supaya kita lebih mempermudahkan dan memudahkan pelancaran segala program-program yang melibatkan kehakiman, pentadbiran kehakiman dan perundangan syariah. Sebab itu dalam tema yang kita tengah ini, negara-negara lain juga akan memberi tajuk-tajuk berkenaan dengan maqasid syariah. Saya bawakan contoh sebagaimana daripada negara Brunei akan membawa tajuk aplikasi maqasid syariah dalam pengubalan kanun hukuman jenayah syariah, kronologi dan gambaran keseluruhan. Dari negara Republik Singapura dengan tajuk maqasid syariah dalam penyelesaian kes di Lembaga Rayuan Singapura. Dan dari negara Republik Indonesia dengan tajuk aplikasi maqasid syariah dalam kehakiman syariah, ijtihad hakim pengadilan agama Indonesia dalam memutuskan penghakiman. Dan bagi Malaysia sendiri yang disampaikan oleh Yang Ma'arif Datuk Dr. Haji Muhammad Naim, Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah, iaitu tajuk aplikasi maqasid syariah dalam kehakiman syariah, inovasi Jabatan Kehakiman Syariah dalam menguatkuasakan perintah nafkah. Jadi kesemua tajuk ni tadi, pembentangan tadi dia akan dibuat secara dalam talian. Dan penyertaan di setiap negara itu akan menyebabkan juga hakim-hakim di negara berkenaan. Contoh daripada Indonesia akan ada hakim-hakim Mahkamah Syariah di Indonesia. Begitu juga di Brunei dan juga di Singapura. Wah, cukup menarik. Mungkin boleh kongsikan juga bila persidangan ini akan diadakan, berapa lama dan juga atau cara perjalanan persidangan tu bagaimana? Apa antara acara yang menjadi tumpuan? Terima kasih Saudara Munawar. Majlis persidangan, Program Persidangan Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara 2020 atau kita sebut sebagai PKPSN 2020 ini akan dilaksanakan pada 28 hingga 30 September. Jadi tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi pelaksanaan sebagaimana saya nyatakan tadi, iaitu melibatkan lokasi di Movenpick, KLIA dan juga di Pullman Bangsa. Selain daripada penyertaan daripada negara-negara Nusantara, iaitu Republik Indonesia, Republik Singapura dan juga daripada negara Brunei Darussalam. Dan ucap pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Sheikh Ali Muhyiddin Al-Qahdrawi daripada Qatar juga akan dibuat secara dalam talian. Jadi yang menariknya program ini penyertaan kita sebagai negara Malaysia yang memelopori sistem kehakiman dan perundangan syariah di Nusantara. Sebagaimana yang berlaku pada, kalau kita ingat zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu, hukum kanun tu menjadi contoh kepada negara-negara Nusantara untuk menjadi ikutan. Dan untuk Majlis Program Kehakiman dan Perundangan Syariah Nusantara ini, PKPSN 2020 ini akan disempurnakan oleh Majlis Perasmian, akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri secara fizikal dan juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Okey, dan semua ini akan berlangsung pada minggu hadapan dan kita harapkan nanti insya-Allah semuanya akan berjalan lancar, mencapai misinya dan manfaat dapatan daripada persidangan tersebut akan dapat digunakan sebaik-baiknya selepas itu bagi negara-negara Nusantara. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Saudara Munawar dan Saudara Hani dan juga pihak Selamat Pagi Malaysia. Baik, daripada perkongsian mengenai pemerkasaan perundangan syariah di Nusantara ini, kita beralih pula